Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ini program pertama ceramah secara maya untuk para jemaah surau seksyen 20. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat terima secara baik. Tengok wajah muka saya ni lama tak jumpa. Semoga kita dapat ilmu pada malam ini. Kita amalkan, kita sebarkan. Baik, sejak tahun 2017 saya buka kitab Bimbingan Mukminin mengenai kematian. Persiapan menghadapi kematian. Juga perkara-perkara yang berkaitan kematian. Di malam ni saya nak buat satu tajuk peringatan tentang kematian dalam surah Yasin. Peringatan tentang kematian dalam surah Yasin. Tuan-tuan sekalian, surah Yasin ada 83 ayat. Antara kelebihan surah tertentu ni sebab antara dia cerita pasal kematian, soal akhirat dan sebagainya. Contoh surah Tabarakallazi. Ayat kedua Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup sebab Allah nak uji siapa antara kamu amalan paling baik. Dan kita selalu diingatkan supaya kita selalu baca surah Al-Kafirun, Qul ya Al-Kafirun. Apa istilah Al-Kafirun ni? Cerita tentang perangai jahat orang kafir nak berkompromi tolak ansur Rasulullah, nak sembah Tuhan. Sehari pergi ke masjid dia, besok datang ke masjid kita. Akhirnya Allah kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi engkau agama engkau, bagi aku agama aku. Kan tentang surah Al-Ikhlas, tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Contoh di sebuah akhir sekali itu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada apa pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nak sebutkan juga bahawa surah Yasin ni, antara Nabi kata apa? Setiap sesuatu ada hati. Hati Quran ialah surah Yasin. Keluarlah, Nabi sebut keluarlah tu menyamai 1/3 Quran. Dia banyaklah nak sebutkan tentang kelebihan surah tertentu ni. Baik. Persoalan kematian, persoalan akhirat, persoalan besar. Dan benda tu benda gaib. Sahabat-sahabat tak nampak. Di zaman Nabi SAW sampai sekarang tak tahu akhirat macam mana. Sebab itu ada satu hari sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, besarnya surga ni, Allah letak kat mana surga ni? Kedua surga dan neraka luas. Macam mana Allah letak surga dan neraka ni? Dua-dua tu luas. Nabi kata itu tak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah pindahkan malam kepada siang, siang kepada malam, itulah Allah letakkan surga dan neraka, tak susah. Contoh sekarang ni malam. Besok pagi 7:09 naik matahari. Malam ke mana? Petang 7:23 masuk waktu maghrib. Datang malam, siang pergi mana? Tak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak soalan-soalan tentang kematian, tentang akhirat ni sahabat-sahabat tanya. Kadang-kadang ada soalan tu, ya dia nak tahulah, dia nak tahu. Seorang Raja Rasulullah, kalau perempuan tu suaminya ramai, akhirat besok masuk surga dengan suami mana? Suaminya ramai. Kahwin pertama mati syahid suami dia. Kahwin kali kedua sakit,
Dia lawa, kahwin kali ketiga dengan suami lain, sakit mati. Besok dengan suami mana masuk surga? Nabi kata dia akan masuk surga yang suami yang kuat imannya. Ada satu cerita ni tuan-tuan ibu sekalian, ada sahabat namanya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Salamah ni mati. Kemudian sahabat-sahabat, antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pergi nak pinang Ummu Salamah, janda kepada Abu Salamah. Dia tak mau. Akhirnya Rasulullah pergi pinang, maka Ummu Salamah kahwin dengan Rasulullah SAW. Besok masuk surga Rasulullah lah. Jadi Abu Salamah ni macam mana? Di surga tak ada cemburu, tak ada apalah. Begitu. Baik. Ada soalan lagi, dia ada tanya, di akhirat besok di padang mahsyar semua orang telanjang. Rasulullah telanjang, Rasulullah dia tak malu ke Rasulullah pakai telanjang semua? Nabi kata ketika itu siapa orang fikir tentang nasib akhirat, nasib dia surga ke neraka, nak kira amalan mereka, dia tak nafsu langsung, tak nak fikir tentang nasib akhiratnya tu, surga neraka dan sebagainya begitu. Masya Allah. Baik. Dan benda-benda begini, soal ini orang sahabat Nabi yang tanya soalan-soalan begini. Orang kafir pun sama. Di hujung surah Yasin ni disebutkan satu ayat, bukan satu ayat yang menggambarkan macam mana satu orang kafir, Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf bawa tulang pada Nabi SAW. Muhammad, kalau Tuhan kau cerdik sangat, bijak sangat, hidupkan tulang ni. Dia kata apa? Qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa hidupkan tulang-tulang ni? Maka Allah kata, Muhammad cakap pada dia, qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Yang dihidupkan tulang ni ialah siapa yang jadi pada mula-mula dulu, Allah Ta'ala lah. Jadi banyak lagi persoalan tentang akhirat ni dalam Quran. Dalam Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu. Baik. Ada satu ketika seorang sahabat jumpa Rasulullah. Dia tanya soalan. Rasulullah, bila kiamat Rasulullah? Rasulullah cakap, aku tak tahu bila kiamat. Aku dah cakap dah, kau cukup ke amalan kamu ya Rasulullah? Cakap dia, kau tanya soalan bila kiamat, aku tak tahu. Kenapa tanya soalan cukup ke amalan kamu? Rasulullah tanya orang tu. Tidak Rasulullah. Jadi cuma aku bimbang Rasulullah, besok kau masuk surga, aku masuk neraka. Aku sayang pada kamu Rasulullah, tapi hari-hari aku tengok kamu. Tapi kalau besok akhirat kau masuk surga, aku masuk neraka, sedihnya Rasulullah, sebab aku ada hati yang cukup sayang pada kamu Rasulullah. Rasul kata, setiap orang akan masuk surga dengan siapa yang dia sayang. Setiap orang masuk surga siapa dia sayang. Baik. Jadi secara ringkasnya saya disebutkan ayat-ayat tentang akhirat dalam Yasin ini. Pertama ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya kami hidupkan orang mati dan kami catatkan amalan-amalan yang dibuat di dunia dulu, termasuk bekas-bekas mereka tinggalkan. Pertama, Allah tulis apa kita buat dunia dulu. Yang kedua, bekas kita tinggalkan. Jasa kita, perbuatan kita, kita tinggalkan sesuatu, sama ada orang buat ke, sama ada yang baik tu jahat. Yang baik macam mana? Kita sedekah jariah untuk buat masjid. Itu bekas tu, dapat pahala di akhir besok. Yang jahat macam mana? Kita ajar orang ilmu sesat, ataupun ajar orang macam nak santau orang dan sebagainya. Itu bekas ke tak? Besok dikira Allah Ta'ala. Termasuk juga tuan-tuan sekalian, zaman Nabi SAW ada satu kaum Bani Salamah. Dia nak buat rumah di dekat masjid. Cakap Nabi nak pindah rumah dia jauh
nak pindah dekat Masjid Nabawi tu. Nabi larang dia. Nabi kata apa? Kamu duduk jauh, datang ke masjid. Pahala kanan, kiri, kiri, kanan tu semua pahala. Itu pun masuk bekas-bekas. Maksudnya sebutkan apa saja kita buat, baik ke jahat, Allah akan tulis. Jadi berhati-hatilah. Baik. Dr. Hamka sebut dalam tafsir Azhar, dia kata apa? Jangan kita mati dan kau ketinggalkan bekas-bekas yang sebaik-baiknya di dunia ini. Apa antaranya? Sedekah-sedekah jariah. Buat masjid baru, rumah anak yatim, madrasah, surau dan sebagainya. Baik, itu ayat yang ke-12 dalam surah Yasin. Baik. Yang kedua, nak sebutkan ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 tu apa benda? Allah sebut, ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Baik, tuan dan ibu sekalian, di akhirat besok manusia berdepan dengan 1001 macam persoalan. Sedih, malu, duka cita, menyesal, semua ada. Masuk juga orang yang nama buruk, dia panggil nama dia malu. Ada orang nama Hawiyah. Hawiyah tu neraka tau. Wajib tukar nama. Lepas dia panggil nama dia malu. Tengok nama anak kita macam mana. Wajib tukar kalau nama tu buruk namanya. Baik. Ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ini gambaran orang di akhirat besok menyesal hamba-hamba itu. Baik. Sebab masa hidup dunia dulu ada rasul datang mengajak mereka beriman. Mereka memperolok-olokkan rasul. Masya-Allah. Jadi macam-macam lah. Antaranya memperolok tu macam mana? Apa Nabi macam ni, pergi pasar macam kita, kahwin macam kita, makan macam kita. Apa beza kau dengan kita orang? Kau miskin, kita orang kaya-kaya semua ni. Itulah dia tak terima. Dan hebatnya tuan-tuan, ibu sekalian, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ni dua beranak ni dibunuh oleh kaum dia sendiri yang berpegang kepada kitab Injil. Tapi nak sebutkan macam mana Nabi-Nabi itu sampai di tahap kena bunuh. Dalam surah Yasin juga disebut macam mana satu orang tu nama Habibun Najjar yang ajak kaum dia beriman dengan 3 orang Nabi yang datang. Nabi itu kena bunuh, Habibun Najjar pun kena bunuh. Ini cerita kaum zaman dulu. Kaum Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ayub, Nabi Nuh, semua tu mereka memperolokkan rasul. Kita ni berada zaman ini, kita tak jumpa Nabi. Tapi siapa yang bawa amalan Nabi, ajaran Nabi? Para ulama. Jadi bila kita tak dengar cakap ulama, tak suka ikut pengajian, menghina ulama, beramal dengan apa liberalisme lah, apa benda tu, bahasa-bahasa gitu tu, semua agama ni betul, mufti cakap benda lawan juga, itu masuk juga kita memfollow ajaran Nabi. Bukan sekadar umat tadi dulu, tapi kita masuk golongan tu juga sebab tidak ikut apa yang Nabi sebut, pusaka Nabi begitu. Antara saya sebut selalu, kita sebagai orang Islam ni pastikan kita masuk golongan yang 4 ni. Kena jadi orang alim, orang belajar, orang mendengar, cinta ilmu. Jangan masuk golongan kelima, tak mengaji, tak belajar, tak cinta ilmu, begitu. Baik, ini gambaran umat yang dulu. Tapi masuk juga kita zaman ini, kita memperolokkan ajaran Nabi SAW. Nabi SAW tinggalkan pusaka tu. Pusaka apa? Ilmu. Tapi kita tolak ilmu yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Baik. Kemudian nak sebutkan lagi, kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi ada dua keadaan Allah anggap kita ni bukan hamba tapi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa benda? Allah sebut dalam satu hadis kursi, Allah kata apa? Masjid-masjid di bumi ni macam rumah-rumah aku. Mereka datang ke masjid tetamu aku. Maka aku wajib buat baik bagi tetamu yang datang ke rumah aku. Itu hadis kursi. Hadis kursi apa? Firman Allah Ta'ala Nabi sampai kepada kita. Maksudnya kita datang ke masjid sebagai tetamu Allah tu banyak kurnia. Cuma kita tak nampak ada bagi pada kita apa benda. Datang ke masjid sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Banyak pahala. Tak kira banyak pahala sebab kita sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Baik, di syurga besok tuan-tuan sekalian dalam ayat 60 dan 61 tu. Baik, disebutkan macam mana? Disebutkan dalam ayat tu, ayat 60 61 tu, salamun qaulan min rabbir rahim wamtazul ma ayyuhal mujrimun. Ucap selamat Allah yang pemurah kepada orang masuk surga. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ucap selamat daripada Allah yang penyayang kepada orang masuk surga. Masya Allah. Bukan hamba dah ketika itu, tapi sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang berdosa macam mana? Wa amtazu ma ayyuhal mujrimun. Orang berdosa berambuhlah jadul sama kita orang. Malu sedihnya, Masya Allah, dalam masuk surga. Masya Allah. Baik. Kemudian nak sebut juga ayat yang selepas itu, Allah sebut macam mana? Ayat yang ke-61. Ayat yang ke-60 dan 61. Masya Allah. Ini peringatan untuk kita. Allah kata apa? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadza siratul mustaqim. Baik. Allah dah pesan pada, Allah kata apa? Aku dah pesan pada anak Adam, jangan kamu sembah syaitan sebab dia musuh kamu yang nyata. Wa ni'buduni, sembahlah aku, hadza siratul mustaqim. Tidak selamat di akhirat, jangan sembah syaitan. Ikut Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan ibu sekalian, sembah syaitan macam mana? Kata Dr. Hamka dalam tafsir Azhar, orang sembah syaitan ni orang yang perangainya bila disuruh buat perkara agama benda baik, disuruh dia lawan. Yang haram dia buat, yang halal dia tak buat, maka ketika itu dia dianggap sembah syaitan. Masya Allah. Kita manusia sepatutnya wa'ni buduni, kata Allah, sembahlah aku, hadza siratul mustaqim, ni jalan lurus. Baik, tuan-tuan sekalian, nak sebutkan begini. Syaitan ni dia menggoda kita. Tapi dia kalau kita lawan dia tak berani. Contohlah, nak bangun sembahyang subuh, naik motosikal, tengok-tengok dia kena rantai tayar dia. Syaitan buat tak? Syaitan tak rantai. Jadi kalaulah kita bangun subuh nak pergi ke surau, pergi masjid, kita lawan, boleh pergi ke masjid. Cuma syaitan kata apa? Bila malah pergi, saya kata tak apalah, subuh kan habis pukul 7-9 minit, tunggulah. Itu saja. Syaitan kata bila tidur balik, syaitan kata baguslah. Gitu. Jadi ayat ni menggambar pada kita, jangan jadi hamba Allah yang sembah syaitan, tapi sembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selepas itu nak sebutkan macam mana ayat yang ke-65. Baik, Allah kata apa? Ni peristiwa hari akhirat. Masya-Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu di akhirat, Allah tutup mulut-mulut mereka.
bercakap tangan-tangan mereka, menjadi saksi kaki-kaki mereka di atas apa yang mereka buat dunia dulu. Masya Allah, tuan-tuan sekalian, ibu sekalian nak sebutkan hebat adilnya Allah SWT sampai tahap begitu. Mulut tak boleh bercakap, tangan bercakap. Kalau orang tak ada iman, dia akan bohong dan dia takkan tangan bercakap, kaki bercakap macam mana. Tuan-tuan ibu sekalian, sekarang pun contoh pada kita dapat gambarkan. Tuan-tuan ada handphone kan? Ada handphone. Tak tahu berapa juta orang guna handphone. Ada orang sampai 3 handphone. Mungkin ada lebih. Baik. Kadang-kadang ada kawan daripada Seremban. Man, besok tunggu dekat Tesco Biru. Baik, mesej tu dari Seremban. Dia jumpa lubang handphone Sudin tu. Dia baca, oh, kawan aku nak jumpa kat Tesco Biru besok. Jadi macam mana beribu-ribu handphone tu, mesej boleh masuk ke handphone dia tu. Hebat manusia teknologi sekarang ni kan. Itu manusia. Yang kita ni Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat besok seolah dunia ni, dunia mulut dah bercakap banyak dah. Allah kunci mulut. Yang bercakap tangan-tangan dan saksi pula, kaki pula menjadi saksi, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi nak sebutkan supaya kita berhati-hati benda-benda begini. Jangan kita buat macam orang yang tak ada ilmu. Pergi ke masjid pakai selipar, balik semula dengan kasut baru. Dia tengok orang tak tengok, dia ambil jangan. Allah tengok, malaikat tengok. Ada satu cerita, tuan-tuan sekalian. Tak apalah panjang sikit pun. Ada seorang tok guru tu, dia ada pondok. Mondok, orang kata mondok. Ramailah pelajar kat situ. Tapi tok guru ni nampak semacam dia sayang pada seorang budak. Budak tu baru mengaji kat situ. Jadi anak-anak murid lain tu rasa macam dengki lah, macam iri hati. Apa pasal tok guru budak tu baru sampai sini mesra sangat tu, kenapa? Kenapa macam tu sekali? Dan tok guru tu dengar bahawa ramai murid bercakap sebab dia sayang pada seorang budak yang baru sampai mengaji kat situ. Jadi tok guru tu panggil semualah. Jadi panggil semua, tok guru kata, kamu pergi cari ayam seekor sorang. Kemudian bawa ke sini. Bawa ayam seekor dan pisau. Bawa ayam seekor dan pisau. Bawa sini. Masing-masing bawa ayam, pisau. Tu kata apa? Kau pergi bawa pisau ni, bawa pisau yang seorang satu kau bawa tu, pergi bawa ke mana-mana. Kalau tak ada siapa-siapa nampak kamu, potong ayam tu. Itu arahan untuk guru. Kalau kamu tak nampak sesiapa, potong ayam tu. Jadi murid ni pergilah kiok bawa ayam. Jadi masing-masing potong ayam. Baik. Buta fikir agak-agaknya budak ni fikir tok guru nak tengok siapa boleh potong ayam betul. Putus orang yang sepatutnya putus. Ataupun cerdik kena potong ayam seorang-seorang, tak ada orang duk tolong pegang sayap, pegang kaki. Akhirnya potong ayam, bawa balik semua jumpa tok guru. Tok guru tengok saya potong macam ni, soal datang. Tok guru sebetul ni potong ni. Budak tu yang tok guru duk pandang hebat tu, yang budak kecil yang baru sampai ni, yang murid duk dengki kat dia tu, murid lain dengki kat dia, tu tanya dia, kenapa awak tak potong ayam ni? Orang lain semua potong ayam. Kata budak tu, kan tok guru kata bawa ayam ni bila tak ada siapa pun tengok, potonglah. Macam mana saya nak potong? Sebab yang tengok Allah Ta'ala, malaikat tengok. Jadi itu kata apa? Itulah awak semua ni tak reti ni, tak ada ilmu.
Budak ni saya sayang sebab dia cerdik. Dia tahu arahan tu betul lah tu. Kalau tak ada siapa tengok potong ayam tu. Ini nak sebutkan tuan-tuan, besok di akhirat besok ni semua jadi saksi. Kemudian tu sebagai gambaran jelas pada kita, tangan kita, kaki kita, kulit kita pun bercakap. Kenapa kulit bercakap? Kulit tu anggota dalam badan yang banyak sekali, atas sampai ke bawah. Masya-Allah. Allah Akbar. Kemudian nak sebutkan juga pada ayat yang ke 68 Allah sebut dalam ayat ini supaya kita faham, kita sudah wa man nu'ammiru naqisu fil khalqi afala ya'qilun. Wa man nu'ammiru naqisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa Allah panjangkan umurnya, Allah kembalikan dia macam kejadian asal. Maksudnya nak sebutkan supaya kita ni sedar, bila kita sampai satu tahap umur, kita dah tak jadi macam dulu lagi dah. Banyak pengajaran, banyak ilmu yang kita boleh, dan banyak persiapan kita kena buat dengan ayat ini. Baik. Pertama nak sebutkan, bila Allah panjangkan umur, Allah kembalikan macam kejadian asal. Maksudnya kita tak ada tenaga, lemah badan, kemudian otak pun tak boleh jalan dan sebagainya. Dan saya ingat Nabi sebut satu hadis, doa Nabi sama dia, ya Tuhanku, jangan kau panjangkan umurku sehingga aku jadi nyanyuk. Jangan panjang umur sehingga kau jadi nyanyuk. Baik, yang kedua, tuan-tuan dan ibu sekalian, baik, bila kita panjang umur, Arab panggil arzalil umur, Jawa panggil pikun. Pikun ni tua bangkel kata orang kan. Tak mampu buat apa-apa dah. Baik. Apa yang berlaku? Pertama nak sebutkan, antaranya daya pemikiran kita lemah. Ni saya cakap kawan saya tadi dekat surau tempat saya ni. Umur macam saya lebih kurang 70 lebih. Dia kata dia punya pelupa ni teruk sangat. Dari luar pergi ke dapur nak ambil barang, lupa apa barang nak dia ambil tu. So macam tu juga. Simpan senarai kawan-kawan dalam handphone. Bila nak call tak ingat nama dia apa. Masya Allah. Jadi nak sebutkan macam mana? Kita yang semakin tua ingat pada anak-anak, jangan tunggu tua macam ayah untuk beramal. Baik, antaranya kita di tua-tua susah nak amal, susah nak faham. Ini nak ajar satu ilmu. Ingat tidak, wallahu alam lah. Satu hari Nabi sembahyang berjemaah dengan sahabat-sahabat. Kemudian Nabi dengar sahabat di belakang tu baca semasa i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hadis sahih. Baik. Lepas sembahyang Nabi tanya, siapa baca macam tu tadi? Aku dengar baca pelik sikit, aku tak pernah dengar macam tu. Nabi kata, sahabat tu mula susah hati, takut Nabi marah kat dia. Siapa baca macam tu tadi? Aku, Rasulullah. Dia kata, Masya Allah, aku nampak lebih 30 malaikat belum mencatatkan pahala apa yang kamu baca tu. Tuan-tuan, ramainya orang kita bila tuan tak ingat dah. Bila Ustaz sebut antara apa panggil istighfar yang paling hebat, kita baca sayyidil istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Semua tak ingat pasal dah tua. Pasal dia tua. Jadi apa nak sebut? Supaya kita faham, bila kita semakin tua, umur semakin meningkat, badan pun makin menurun, akal pun tak macam dulu lagi. Itu lagi besar apa? Ribut 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, sedang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin, dan hidup sebelum mati. Baik. Ini sebutkan juga Nabi sebut satu hadis, dengar elok-elok ni, cakap pesan kepada anak. Masa kita muda, kita banyak buat amalan.
Sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah, tahajud malam, sedekah pun ada, pergi masjid Jumaat balik dan sebagainya. Pahala kita banyak. Dan nak sebutkan, bila sampai satu tahap kita tak mampu buat yang terbaik macam umur kita muda dulu. Allah macam mana? Maka bila kita tua, kita tak mampu beramal macam umur kita muda, Allah masukkan pahala-pahala amalan masa muda tu ke waktu kita tua tak mampu buat terbaik dah, dan Allah tak ambil kira dosa-dosa kecil yang kita buat. Cakap pada anak, beramallah masa muda ni, rajin-rajinkan. Witir setiap hari kena buat, duha buat setiap hari, kemudian puasa sunat dan sebagainya. Kumpulkan modal masa muda. Bila tua tak mampu buat apa-apa dah, maka Allah akan masukkan pahala zaman muda ke zaman kita tua. Jadi untunglah orang macam tu. Jadi ayat ni menggambar kepada kita tuan-tuan, macam mana ingat pada kita, ingat nak bagi tu pada Allah tu pada kita macam bila kita tua nanti. Maksud saya lah tua, ingat bila kita tua Allah kembali macam kejadian asal ni. Jadi kita lemah semangat, tak ada tenaga fizikal pun lemah dan sebagainya. Baik, saya fikir itulah sekadarnya nak sebutkan surah Yasin yang banyak ayat-ayat menerang kepada kita tentang persoalan akhirat ini. Sebab itulah antara sebab surah Yasin ini suruh kita baca selalu, terutama sekali bila orang nanti. Kenapa? Dia ceritakan perkara berkaitan dengan persoalan akhirat, persoalan mati, persoalan pada mahsyar dan sebagainya. Sebab tu kita baca Yasin setiap malam Jumaat kan, budaya kita. Sebenarnya bukan malam Jumaat. Malam Jumaat baca suratul Kahfi. Tapi suratul Kahfi banyak, panjang, 110 ayat. Jadi kalau baca Maghrib, Isyak tak habis juga tu. Jadi Yasin senang, baca lepas Maghrib sebelum Isyak habis. Tapi tak apalah, janji baca jugalah. Jadi kita tak ambil pengajaran di atas apa yang kita baca. Kita tak baca makna dia dan sebagainya begitu. Maka sepatutnya kita ambil pengajaran macam mana persoalan akhirat besok yang digambarkan dalam surah Yasin. Baik, semoga Allah begitu kebaikan, rahmat Allah Ta'ala. Dan anggap ni tuan-tuan, Quran ini sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan setakat nak baca, jadikan sebagai petunjuk. Satu persoalan besar ini tentang Quran ni. Akhir besok Allah tanya, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man Nabiyuka, siapa Nabi kamu? Ma Imamuka, apa ikutan kamu? Sepatutnya kata Al-Quranu imami, Quran ikutan kami. Jadi kita Quran baca tak ambil pengajaran, tak ikut ajaran Quran. Jadi macam mana nak jadi baik? Umpama Allah kata, innamal mu'minuna ikhwatun fa'asluhu ba'da khawaikum, surah Hujurat. Orang mukmin itu bersaudara, perdamaikan di antara kamu. Itu penting Quran. Kawan-kawan bergaduh, kita perdamaikan. Orang paling baik siapa? Orang di kurang masyarakat, nazir masjid, pengurusi surau, ustaz, imam. Jadi dia ada kedudukan. Kalau orang bergaduh, biarlah dia dak, selesaikan. Faslu ba'da khawaikum. Banyak lagi lah contohlah tuan-tuan sekalian. Orang nak kahwin lebih pada satu, sebab dia fikir dia ada duit. Jangan, belum pasti boleh lagi. Sebab Allah kata apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau bimbang takut tak adil, seorang sudahlah. Maksudnya jadi Quran sebagai petunjuk kita, dan akhlak kita fikir Quran dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahanlah kita harapkan mungkin sebulan 2 lagi kot PKP ni akan balik pada asal, boleh berdepan bersemuka dengan murid di surau semula. Dan insyaAllah kalau tak ada hara melintang, kita sambung lagi bulan depan. Kita balik pada tajuk kitab tu lah, bimbingan mukmin tentang persiapan tentang kematian. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilayka ya'udu as-salam fa'ina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata dar as-salam tabarakta rabbana wa ta'ala jalali wal ikram. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada fungsi ke?